Phishing attack. Phishing attack adalah sebuah teknik penipuan digital, dan penipuan ni boleh berlaku dalam bentuk sama ada online form, sama macam login form, Facebook login, bank login dan sebagainya. Dan dia juga boleh berlaku dalam bentuk call. Okay? So phishing ni dia adalah salah satu cabang daripada social engineering, dan social engineering ni adalah sangat besar dia punya scope, dan exploitation pun ada yang bawah under social engineering. Jadinya melalui Kali Linux kita boleh laksanakan boleh laksanakan phishing ni melalui toolkit social engineering. Okay, kita boleh buka Kali Linux, buka start punya page, and then kita tekan pada social engineering tools. Okay, nombor 13 ni, and then kita boleh terus pergi kepada social engineering toolkit. Dia akan buka konsol set. Set tu adalah singkatan bagi social engineering toolkit. Okay, saya akan besarkan lagi. Okay, dalam set kita akan kurang menggunakan coding, bahkan kita akan banyak menggunakan kod. Okay, kita akan banyak menggunakan kod. Maksud kod dalam dari segi nombor 1, 2, 3 dan pilihan selection yang telah diberi. Okay, banding pada kita gunakan konsol yang biasa, agak makan masa ataupun leceh, sebab kita nak kena banyak kali buat something, buat create file dulu, create exploit dulu, and then baru kita hack. Tapi pakai set dia dah automatic, dia ada pre-built. Okay, dan of course dua-duanya dia ada pro and cons lah. Okay, so untuk phishing mostly orang akan menggunakan social engineering attack dengan menggunakan nombor 1 punya modul. Okay, dan kita ada banyak dia punya tools. Okay, dia punya modul yang sub modul dia. Dan untuk phishing kita akan guna spear phishing attack vector nombor 1 juga. Okay, dan kemudian dia ada beberapa choice yang lain untuk spear phishing ni. Perform a mass email attack, maksudnya dia akan create satu email dan dia akan hantar, ataupun create file format payload. Ini adalah untuk exploit. Okay, ataupun kita boleh create trojan file melalui set toolkit ni, and then dia ada create a social engineering template. Okay, so kita boleh tekan nombor 3 dulu. Nombor 3 ni dia untuk create a template. Okay, template untuk mass email attack ni. So boleh tulis test. Okay, actually this one kita tak pakai sangat dalam mengikut pengalaman yang saya lakukan sebelum ni. Kita jarang pakai. Cuma saya nak tunjuk kalau nak create template tu and then nak stopkan line ni, kita kena pakai Ctrl C. Okay, mungkin in the meantime anda akan pakai. Okay, so kita akan tengok function yang lain. Return to main menu 99. Kita boleh tengok pada website attack vector. Kita boleh tekan nombor 2. Okay, so website attack vector ni dia akan ada banyak lagi exploitation yang lain. Yang paling popular antaranya adalah Metasploit browser exploit method. Tapi method ni dulu dia pernah menjadi popular. Ni adalah exploit melalui browser. Orang kita kasih link URL, bila orang buka kita boleh dapat masuk komputer dia. Tapi this one untuk baru punya Mozilla dan Chrome memang dah tak boleh nak nak cater. Jadi yang cuma working untuk mostly untuk browser-browser yang lama dan yang dia tak updated. Okay, so kita akan tengok kepada 3. Okay, credential harvester attack method. Okay, this one adalah untuk kita createkan website yang tipu ataupun phishing punya website. Okay, so kita boleh pilih sama ada kita nak site cloner. Nombor 2 tu, site cloner tu maksudnya kita boleh tulis apa-apa jenis address, dan dia akan kopikan website orang tu dan dia create jadikan kita punya website. Ataupun kita boleh pakai template ataupun custom import. Custom import tu kita create website kita sendiri dan untuk di phishing kan. Ataupun yang paling popular kita boleh pakai, paling senang dan popular adalah nombor 1 lah, web templates. Okay, ini adalah untuk Postback Harvester Tabnetting. Maksudnya yang ni adalah IP address untuk dihantarkan data tu. So kita akan just
key in kita punya IP address, post back. Okay, and then this one dia akan tanya template yang mana kita nak pakai. Saya boleh ambil contoh 3 adalah Twitter. So dia cloning. So this one kena tunggu sekejap untuk dia cloning, and then dia akan displaykan URL yang kita boleh hantar pada victim kita. Okay, so kita boleh cuba buka URL ni dulu. Okay, yang saya tuliskan ni 192.168.43.63 ni. Okay, dan bila kita buka, kita akan nampak website Twitter. Sedangkan ini bukan website Twitter, inilah website phishing, tipu punya website. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia akan cakap siapa yang login. Okay, and then pada pukul berapa, pada tarikh bila. Dan apa yang specialnya, anything yang saya type dekat sini. Okay, contoh saya tulis something, tulis Harry, saya tulis password dia, saya tekan sign in. Okay, bila saya tekan sign in, maka dia akan hantar data tu kepada kita punya shell code. So boleh tengok kat sini, username or email adalah Harry. Inilah something yang saya tulis dan dia akan keluar dekat sini. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada sikit error. Mungkin dari segi dia punya version, ataupun dia punya version, ataupun dia punya apa kata, dia punya language version. Okay, dia punya language version, ataupun ada library yang hilang. Tapi untuk course yang phishing melalui set toolkit ni, ini adalah contoh. Dan yang betul punya toolkit, okay, kita boleh buat sendiri dengan menggunakan kod. Okay, yang most popular adalah kita menggunakan kod. Okay, sorry, saya close dulu. Sebagai contoh saya tunjuk, kalau saya kata saya pergi pada Facebook, okay, ini adalah common attack punya method. So saya boleh terus Ctrl S untuk save page tu. Okay, saya akan simpan dalam Kali Linux. Internet, Firefox. Okay, saya boleh pergi ke facebook.com. Untuk download kod ini, kita boleh terus tekan Ctrl S. Okay, boleh Ctrl S untuk save kod dia. Dan bila kita dah dapat dia punya kod, maka kita boleh ubah untuk submit form ni kepada kita punya PHP file, dan dia akan jadi kita punya phishing page. Okay, dan anything yang kita submit pada sini, dan dia akan hantar pada kita punya PHP sebab dalam server kita sendiri, dan kita boleh record username dengan password dalam keadaan yang sama. Dan benda ni adalah proses yang sama yang dilakukan oleh set toolkit yang kita tengokkan tadi, cuma yang ni adalah automated punya. Okay, melalui Python punya script. Okay, sampai situ saja untuk saya punya modul untuk phishing. Dan jumpa untuk modul yang seterusnya.